Assalamualaikum. Hari ini kita teruskan dengan bab 3 teknik mengukur parameter kesihatan badan. Okey, untuk topik ni kamu bolehlah lihat dulu kata kunci yang terdapat dalam topik ni. Okey, kita teruskan dengan 3.1 suhu badan. Okey, pertama sekali ialah kena tahulah apa itu suhu. Suhu ialah darjah kepanasan dan kesejukan sesuatu bahan. Jadi kalau untuk mengukur suhu badan, of course lah kita nak ukur darjah kepanasan dan kesejukan badan kita. Alright, kita teruskan dengan jenis termometer. So terdapat 4 jenis termometer, iaitu termometer klinik, termometer makmal, termometer rektal dan termometer inframerah. Jadi untuk setiap jenis termometer ni kamu boleh lihat kegunaannya. Seterusnya apakah sukatan ataupun apakah yang boleh diukur dengan cara melihat skala yang boleh diukur oleh setiap termometer ini. Okey, seterusnya ialah bagaimana nak mengukur suhu badan ni dengan teknik yang betul. Okey, setiap termometer ni ada caralah untuk mengukur suhu badan. Jadi kamu buat nota ringkas untuk setiap termometer ni Baiklah, faktor-faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi normal kamu boleh lihat di sinilah Antaranya ialah jangkitan, terdedah kepada keadaan panas yang melampau. Seperti sekarang ni kita boleh lihat suhu sekeliling kita ni terlebih macam tu. Jadi itulah yang dikatakan terdedah kepada keadaan panas yang melampau. Senaman, bakteria, strok haba, senaman berat, virus dan juga selaran matahari yang melampau. Jadi setiap faktor ni kamu kena ketahuilah. Okey, kemudian apabila suhu badan ni melebihi 37 darjah Celsius, sekarang ni ramailah yang dah tahu disebabkan oleh coronavirus ni. Suhu lebih dia 37, contoh 37.1, 37.5 tu, dan 38 tu tinggilah dah Okey. Kebanyakannya yang disahkan demam lah. Jadi kita kena buatlah sesuatu supaya suhu badan kita ni tidak melebihi 37. Contoh kamu boleh gunakan cool fever seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Right, then terus je lah buat latihan praktis formatif 3.1. Okey, seterusnya kamu buatlah nota yang berikut, iaitu 3.2 kadar denyutan nadi. Okey, kamu boleh lihat gambar rajah di sini. Titik nadi yang terdapat di badan kita antaranya ialah di leher, okey, kemudian di pergelangan tangan. Biasanya kita lihatlah dua tempat ni. Sebenarnya ada lagi tempat-tempat yang lain. Jadi kamu boleh lihat dan catat sebagai nota. Kamu boleh buatlah aktiviti ini dan jalankanlah dan boleh ukur sendiri. Okey, jadikan ia sebagai aktiviti. Buat ringkas sajalah untuk aktiviti kamu dan teruslah buat praktis formatif 3.2. Seterusnya 3.3 tekanan darah. Okey, kamu boleh lihat di sini pada mereka yang pernah mengalami ataupun boleh melihat mak dan ayah yang ada mempunyai tekanan darah. Okey, inilah dia alat mengukur tekanan darah yang dikenali sebagai sphygmanometer digital. Yang ni jenis digital. Okey, ikatkan di pergelangan tangan, di bahu. Kemudian count. Okey, tekanlah alat tu dan beberapa second kita dapatlah dia punya bacaan. Jadi unit untuk mengukur tekanan darah ni ialah milimeter mercury dan simbolnya mmHg. Okey, itu adalah unit bagi mengukur tekanan darah. Seterusnya kamu buatlah nota yang ringkas. Okey, macam mana nak mengukur dan merekod tekanan darah ini. Okey, bacaan tekanan darah terbahagi kepada dua iaitu tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Kan tengoklah ini adalah cara nak mengukurnya. Okey, seterusnya inilah bacaan tekanan darah. Bacaan tekanan darah ni boleh dikategorikan tekanan darah yang tinggi ataupun tekanan darah normal Optimum. Optimum ni maksudnya yang biasa, yang sesuai lah kurang daripada 120. Untuk tekanan sistolik, manakala distolik pula ialah kurang daripada 80. Ini bacaan yang normal normal ni maksudnya orang yang normal lah Kalau normal dia punya range tu begitulah. Jadi
Kamu boleh baca dan buatlah sebagai nota. Okay, then teruslah dengan praktis formatif 3.3 dan akhir sekali ialah 3.4 indeks jisim badan. Okay, kamu kebanyakannya dah tahu macam mana nak mengira dan menentukan indeks jisim badan. Okay, itulah formula dia. BMI, indeks jisim badan, bersamaan dengan jisim badan dalam kilogram bahagi dengan ketinggian dalam meter kuasa 2. Maksudnya ketinggian kita dalam meter darablah dah 2 kali. Contoh 1.5 darab 1.5. Itulah maksud ketinggian kuasa 2 maksudnya meter kuasa 2. Jadi gunakanlah formula ini untuk mengukur indeks jisim badan. Right, then kamu boleh lihat di sini jadual ataupun kita kenali sebagai carta indeks jisim badan. Bila kamu dah ukur, kamu tengoklah tengok pada berat kamu dan ketinggian kamu tadi. Okey, ia boleh dibahagikan kepada beberapa kategori. Antaranya ialah kurang jisim badan ataupun jisim badan unggul. Jisim badan unggul ni adalah yang terbaiklah. Kalau kurang, kita panggil dia kurang jisim badan. Kalau lebih, panggil berlebihan jisim badan. Dan kalau terlampau, ia dikenali sebagai obes. Okey, bagaimana kita menginterpretasi indeks jisim badan ni tadi? Okey, menginterpretasi ini menunjukkan berat badan yang berlebihan. Okey, boleh menyebabkan masalah lah kepada kesihatan badan. Jadi cara kita ialah boleh, kalau orang yang kurang berat badan tadi, kenalah tambah jisim badan. Kalau yang terlebih pula, kenalah turunkan jisim badan. Okey, ini merupakan antara kaedah yang kita boleh jalankan untuk meningkatkan ataupun menurunkan jisim badan. Kita kena amalkanlah pinggan sihat Malaysia, iaitu suku-suku separuh. Jadi kamu ambillah dan buatlah nota apa yang dimasukkan dengan suku-suku separuh. Dan akhir sekali, buatlah latihan praktis formatif 3.4. Okey, so saya harap kamu semua dapatlah ikut apa yang saya pesan hari ini. Okey, buat nota bab 3 bermula daripada 3.1 sehinggalah 3.4 dan selepas itu buatlah latihan bagi setiap topik tadi. Assalamualaikum.